Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan sikit, iaitu sambungan daripada tajuk minggu-minggu sebelum ni. Minggu sebelum ni kita dah belajar tentang sistem reproduktif manusia, betul tak? Macam mana proses kelahiran manusia. Jadi untuk minggu ni kita akan bersambung sikit tentang tajuk sistem reproduktif manusia juga, di bawah subtajuk kitaran haid. Kalau awak tengok tajuk kitaran haid ni, dia sebenarnya adalah kesinambungan daripada tajuk yang awak belajar dulu semasa awak di tahun 4. Kalau dekat tahun 4 kita ada belajar tentang waktu kematangan remaja, seorang remaja lelaki dan juga perempuan. Kalau lelaki, bila masuk kematangan ataupun akil balik, kan dia akan ihtilam, kan, keluar mani. Untuk perempuan pula dia akan menakil ataupun kitaran haid, datang haid, akan datang haid. Itu menunjukkan bahawa seorang individu, seorang lelaki ataupun perempuan itu telah pun masuk ke fasa matang ataupun telah pun mengalami akil balik, dah jadi dewasa. Jadi kita kena tahu, apa yang berlaku pada diri kita. Untuk hari ini kita tengok kitaran haid. Ini fokus kepada perempuan lah, perempuan. Baik, kita tengok dulu sama-sama. Kalau buku teks awak boleh tengok pada muka surat 76. Baik, kitaran haid. Kitaran haid, rujuk sama-sama. Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Itu dia. Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid daripada hari pertama datang haid, sampai hari pertama yang seterusnya datang haid. Itu dikira satu kitaran. Kitaran ini dikira bermula dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Sebagai contoh, sebagai contoh kitaran haid Lisa ialah 28 hari. Nampak? Daripada hari pertama sampai hari pertama yang seterusnya, 28 hari. Hari pertama haid dikira apabila Lisa mula mengalami haid. Biasanya haid akan berlaku selama lebih kurang 7 hari lah. Kebiasaannya 7 hari. Biasanya haid akan berlaku selama 7 hari. Selepas itu Lisa akan memasuki fasa pembaikan, fasa subur dan akhirnya fasa prahaid. Jadi dia ada fasa lah. Dalam kitaran haid ni ada beberapa fasa. Nanti kita tengok jadual dekat bawah tu, lagi jelas. Ketiga fasa ini akan mengambil masa selama lebih kurang 21 hari. Kemudian Lisa akan mengalami haid sekali lagi. Baik, kita tengok. Tengok jadual ni sedang mudah faham. Tadi ayat panjang ni dia buat ringkasan dalam bentuk jadual haid ni, jadual kitaran haid seorang. Kebiasaannya samalah, mungkin ada berbeza sedikit 1 ataupun 2-3 hari lah. Tapi kebiasaannya ini yang normalnya, yang biasanya. Hari pertama kedatangan haid, awak tengok ni. Tengok, inilah kalender dia lah, kiraan hari dia. Hari pertama kedatangan haid ditandakan 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi 7 hari ini ialah fasa kedatangan haid. Dalam masa 7 hari ini dia datang haid. Kemudian masuk hari ke-8 dia dah tak datang haid. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11 haid dia dah stop, dah berhenti. Jadi dia masuk dalam, ini dinamakan fasa pembaikan. Sampai hari ke-11 ni fasa pembaikan. Kemudian dia masuk lagi pada satu fasa yang baru, iaitu fasa subur. Kiraan dia pada hari ke-12, start hari ke-12 dah masuk fasa subur. Hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, fasa subur. Fasa subur ni ialah di mana sel-sel ovum dihasilkan, dikeluarkan, ataupun telur dikeluarkan. Daripada hari ke-12 hari ke-17, itu ialah fasa subur. Kemudian masuk hari ke-18, 19, 20 sampai ke hari 28, iaitu hari dia datang haid semula. Lisa ni hari pertama kedatangan haid yang seterusnya, hari ke-28. Jadi dikira kalau macam ni 28 hari. Kitaran haid dia 28 hari, kan daripada hari pertama sampai hari pertama semula dia datang. Jadi dikira kat situ ada 28 hari. Daripada hari ke-18 sampai hari ke-28 ni dipanggil fasa prahaid. Maksudnya masuk fasa prahaid ni
dia nak dah haid dia dah nak datang semula. Sampailah hari ke-28 haid dia datang semula. Jadi seterusnya bersambung macam itulah. Kemudian dikira balik pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 7 hari. Dan kitaran dia akan berlaku macam tu. Kitaran dia akan berlaku macam tu. Penting awak nak kena tahu ni, sebab bukan suka-suka nak main kira-kira macam tu. Ini untuk ada faktor kesihatan. Ada setengah orang kitaran haid dia tak menentu, kan? Sekejap datang haid 3 hari, kemudian ada yang datang haid dengan masa yang panjang. Bila jadi macam tu, itu yang pentingnya untuk awak kira sendiri kitaran haid awak, supaya bila berlaku tidak normal dekat situ, awak boleh pergi merujuk kepada doktor pakar untuk tahu situasi awak ni macam mana. Adakah awak ada penyakit yang lain ataupun dan sebagainya. Sebab itu pentingnya kira kitaran haid ni. Bukan suka-suka nak kira. Baik, tempoh kitaran haid, informasi kat bawah ni, tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza secara purata. Kata secara puratanya kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Secara kebiasaannya lah akan berlaku dalam 28 hari. Cubalah nanti kalau yang perempuan, awak boleh kira sendiri hari pertama awak datang haid, awak tanda pada kalender. Untuk ini bukan untuk apa? Untuk macam cikgu cakap tadi, untuk memastikan awak ni sihat, benar-benar sihat. Sebab ini sistem reproduktif manusia, jangan malu-malu. Semua manusia mengalami, perempuan mengalami haid. Baik, seterusnya ini tunjukkan contoh kalender lah. Ni kalender, kalau awak nak buat nanti boleh buat. Bagaimanakah Lisa mengira kitaran haidnya? Sebagai contoh, hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Contoh dia datang haid pada 3 hari bulan ni. Ini bulan Februari, pada 3 bulan Februari dia datang haid, jadi dia tandakan 3 hari bulan dibulatkan hari pertama. Selepas 28 hari, kitaran haid Lisa adalah pada 2 Mac. Pada 2 Mac, selepas 28 hari. Ni haid yang pertama, haid yang fasa pertama tadi. Kemudian sampai beberapa hari, sampai dalam 7 hari tadi berhenti haid. 7 Februari dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 7 hari maksudnya 9 hari bulan dia berhenti haid. Berhenti haid pertama dia, kemudian dia kira seterusnya. Kemudian fasa apa tadi? Fasa pembaikan sampai berapa hari. Kemudian fasa subur berapa hari. Kemudian masuk fasa prahaid, dan kemudian dia datang haid semula pada 2 Mac. Pada bulan seterusnya 2 Mac. Lisa dijangkakan kedatangan haid lagi pada 29 Mac. Boleh kira sendirilah, cukup 28 hari. Cukup 28 hari, kemudian 20 tarikh haid seterusnya adalah 29 Mac. Awak boleh cuba kira sendiri. Awak punya kitaran haid macam mana, tanda di kalender supaya senang ingat. Ni kemudian haidnya seterusnya kemungkinan dijangka 25 April. Kemudian bulan Mei pula dijangka 23 Mei. Jadi dekat situ dah boleh jangka berapa hari bulan. Itu pentingnya kitaran haid. Nak memastikan sistem reproduktif awak tu berfungsi dengan baik. Kalau ada yang jauh sangat perbezaan je, itu mungkin awak kena pergi cek pada hospital, pada doktor. Mungkin ada masalah kesihatan. Ini antara kat bawah ni dia dah tuliskan antara kepentingan mengira kitaran haid. Sebab tu cikgu cakap pentingnya awak perempuan ni kena tahu kitaran haid awak. Ini kepentingan dia. Sebab tu cikgu cakap bukan suka-suka. Antara kepentingan mengira kitaran haid termasuklah yang pertama sekali dapat mengesan masalah kesihatan. Nampak? Yang pertama sekali dah tekankan tentang masalah kesihatan. Untuk mengesan tahap kesihatan awak ni, dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk kepada doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat. Kitaran haid awak terlalu cepat. Kalau setakat cepat sehari dua tak apa, ini cepat sampai lebih-lebih lah. Terlalu cepat, selepas seminggu datang haid lagi, selepas seminggu datang, itu mesti ada masalah. Kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat, ataupun terlalu lambat, bulan ni datang haid, bulan depan tak datang, bulan depan lagi tak datang lagi, itu kena cek pada doktor. Terlalu cepat pun tak boleh, terlalu lambat pun tak boleh. Jadi kena cek. Itu penting, kena kira kitaran haid. Tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Nampak?
datang haid, biasanya tadi dia kata normal dalam 7 hari je, dalam seminggu. Tiba-tiba awak datang haid sampai 15 hari, sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, tak berhenti haid. Jadi itu menunjukkan bahawa ada sesuatu pada kesihatan awak. Ada something wrong, jadi kena pergi cek doktor. Itu pentingnya kena kira haid. Kemudian haid tak berlaku langsung. Ni pun bahaya juga. Haid tak berlaku langsung, kitaran haid tak datang pada awak, pun bahaya juga. Kena pergi cek doktor juga. Dan yang kedua, dia kata dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Ini bagi yang dewasa yang sudah berkahwin lah. Untuk macam awak tak ada kena-mengena lah. Ini untuk orang dewasa yang dah berkahwin, yang nak merancang kehamilan. Rancang kehamilan ni bukan apa. Kadang-kadang ada setengah perempuan dewasa yang hamil, apabila dia melahirkan anak menggunakan proses operation, jadi doktor biasanya akan suruh dirancang supaya jarakkan kelahiran. Jadi dekat sinilah pentingnya dia untuk mengira kitaran haid dia, untuk mengesan waktu subuh dia bila, waktu tak subuh dia bila, supaya mudah dia nak rancang kehamilan dia. Nombor 2 ni untuk perempuan yang dah kahwin. Untuk awak tu nombor 1 tadi awak kena kesan, kenal pasti, supaya nak jaga awak punya kesihatan. Sini awak boleh tengok ni pengukuhan ni. Awak cuba try kira sendiri. Hari pertama haid Shelly adalah pada 11 Februari. Berdasarkan kalender pada halaman ini, bilakah hari pertamanya kita haid untuk bulan Mac, April dan Mei? Senang je. Awak tambahlah 28 hari kan. Dia kata kebiasaannya 28 hari, kira lah dijangka berapa hari bulan. Tak semestinya tepat sebenarnya. Awak jangan ingat awak hari ni awak datang haid, awak pun kira 28 hari seterusnya. Kemudian 28 hari seterusnya awak mesti datang haid. Dia tak semestinya, dia lebih kurang lah anggaran. Mungkin boleh cepat sehari, boleh lambat sehari, macam tu lah, sehari ataupun 2 hari. Itu tak apa, itu masih boleh lagi. Jangan sampai terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Itu dah bahaya. Itu dah mungkin awak ada masalah kesihatan. Okey, baik. Untuk hari ini, untuk minggu ni, tajuk ini kitaran haid saja kita belajar. Jadi tugasan awak, cikgu dah masukkan, cikgu dah beri lembaran, iaitu tengok sikit kitaran haid tadi. Ini ada dalam buku teks awak. Jangan lupa isikan nama awak, dan juga awak selesaikan gambar rajah ni. Dalam buku teks tadi dia ada jelaskan hari pertama. Kemudian seterusnya dalam ni, yang kat dalam ni ialah fasa kan. Fasa kedatangan haid, fasa pembaikan, fasa kesuburan, fasa prahaid. 14 ni hari ke-14 ni hari apa, dan hari ke-28 ni hari apa. Boleh jelas Jadi siapkan berdasarkan nombor rujuk buku teks awak. Mudah je tugasan ni. Baik kelas, kita berjumpa lagi secara bersemuka pula minggu depan. Dah tak sabar nak bersemuka supaya lebih mudah ilmu cikgu nak sampaikan pada awak. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Jaga kesihatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.